Mari menyusun saroja, bunga saroja, hiasan sabu remaja, putri remaja. Di sebalik tower. Ya, tuan-tuan, perempuan semua mungkin pernah mengenali saya sebagai seorang pelakon komedi yang mana membuat anda gembira dan sering rasa nak ketawa. Tapi apakah di sebalik tower itu? Perjalanan seorang insan seni yang menggelar pelakon komedi. Anda mengenali saya sebagai Zaibo, tapi nama sebenar saya Zainal Arifin. Zai itu Zainal, Bo tu botak. Jadi Zaibo. Kan? Jadi nama tu melekat, saya cuba nak hilangkan tak boleh. Saya kekalkan. Jadi tak ada masalah kekal itu. Pendek, senang ingat kan. Saya asal daripada Kedah. Ya, tapi sekarang menetap di Johor. Saya bermula melibatkan diri dalam bidang seni persembahan ni ketika berusia 28 tahun. Semenjak tahun 1984. Itu secara boleh kata secara profesional lah. Sudah pastinya saya bermula semenjak daripada bangku sekolah lagi. Kan, saya di sekolah lagi melibatkan dalam bidang dulu kalau tarian tradisional, drama, dan kemudian sambung belajar lagi. Masa saya jadi kerani, saya bertugas di Universiti Pertanian. Waktu tu UPM tu dikenal sebagai Universiti Pertanian. Bukan Universiti Putra. Ya, sekarang Universiti Putra. So, zaman tu tahun 80-an. 89, 90 macam tu. Tahun 90 awal 80-an, awal 80-an. Kampus tu sunyi, senyap. Ya, sebab walaupun sedang, tak jauh daripada KL, tapi dia tersorok waktu tu tahun 80-an tu. Quiet ya. So, kita ni anak-anak muda waktu tu kan, saya awal 20-an. Bersama kumpulan, sama-sama kawan-kawan sepejabat tu, saya menubuhkan kumpulan tarian lah. Dan kegiatan kita ialah persembahan di universiti untuk jamuan makan malam. Kita juga bergabung dengan student buat persembahan kebudayaan, yang ada buat apa-apa aktiviti diorang lah. Dari situ saya berkembang. Dan satu hari saya memohon dan juga mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke USAM yang menganjurkan kursus seni kreatif. Nama kursus tu selama setahun. Dan sepanjang menjalani kursus tu, kerana mungkin juga kejayaan yang baik cemerlang dalam sepanjang kursus tu, saya ditawarkan untuk buat pengajian ijazah dalam bidang seni persembahan di USM. Jadi saya terpaksalah berhenti kerja jadi kerani dan melanjutkan pelajaran. Mungkin perjalanan saya agak beza dengan orang lain. Mungkin orang lain agak susah jatuh bangunnya. Bagi saya kan, saya sukalah letak graf dia sebab saya tak pernah berada di tinggi. Kemudian berada di kemuncak top sangat, lepas tu jatuh. Saya rasa graf saya mendatar. Saya naik secara sederhana dan dia bertahan secara lama dan panjang dan lama. Jadi graf dia mendatar saja. Jadi saya tidak ada berada populariti di puncak dan tidak pernah jatuh menjunam. Bukanlah bermakna sentiasa ada tawaran, tetapi kalau waktu-waktu tak ada tawaran, bagi saya tak ada masalah sebab saya sebenarnya di zaman yang lalu saya bujang dalam tempoh yang agak terlalu lama. Kerana saya mula bertemu jodoh bila berusia 54 tahun. Seorang suami yang penyayang, bertanggungjawab, tegas. Bila dah bernikah, banyak lagi cabaran. Yang saya rasa, ya Allah, ini dunia baru saya. Saya kena faham dia dan terima seadanya dia macam mana. Yang jadi masalahnya, orang luar. Kan, yang kadang-kadang buat saya menangis. Macam-macam fitnah pada saya. Ialah sebagai ibu tunggal, kahwin dengan orang yang
terkenal, saya fikir ambil keputusan diam. Yang penting saya dengan dia faham. Kita tak boleh ikut kata orang. Sebab bila kita dengar orang bercakap, kita tak sampai ke mana. Kita tetap di situ. Sebab tu semangat saya kena kuat. Jadi sepanjang saya hidup bujang tu, saya tak ada masalah. Sebab kalau saya tak berlakon, tak ada tawaran, saya ada simpanan. Sebab saya tak kahwin, saya seorang. Saya boleh melancong, saya boleh enjoy, saya boleh buat apa saya nak buat. Saya tak ada masalah kewangan langsung. Dan kebetulan juga satu masa tu, kalau slow, tiba-tiba saya dapat kontrak daripada Singapura. Saya pernah berlakon di TV Singapura. Saya ikat kontrak selama 5 tahun dengan Mediacorp, di mana saya berpeluang berlakon dalam satu siri sitcom dalam bahasa Inggeris yang diterbitkan pertama kali sebagai local product of Singapore. Saya mula bertemu dengan Abang Zaibo waktu tu saya bekerja sebagai penerbit di Television Corporation Singapore, sebagai penerbit programnya Under One Roof. Dan Zaibo adalah antara pelakon utama dalam siri sitcom Under One Roof itu. Dan oleh kerana dia daripada Malaysia ke Singapura, dia baru, dan saya pun waktu tu baru bertindak sebagai penerbit dalam rancangan tu, kita tiba-tiba macam ada geng. So saya mula berkenalan dengan beliau dia sebagai seorang pelakon dan saya sebagai penerbit. Dan kemudiannya mulai rapat dengan keluarga saya di Singapura kerana kita selalu ada datang rumah. Dia tak cukup, tak ramai kawan. Saya suka Zaibo sebagai pelakon kerana dia akan dia suka menyoal, dia suka bertanya kenapa macam ni, kenapa. Dia tak akan terima seadanya. Tapi kalau benda tu dah okey, dia akan jalan. Begitu dia rasa macam this is not right, dia akan bercakap. Dan dia senantiasa akan mempertahankan ataupun dia senantiasa akan memastikan, kalau let's say especially dari segi pengurusan dalam sesebuah produksi, dia akan mempertahankan tentang hal ehwal, macam say for example kebajikan, macam like we are not being taken care of, ataupun makan tak sempurna, ini tak sempurna dan sebagainya. Bila kontrak saya habis selesai dan program tu pun agak menurun atas beberapa faktor, cabaran dengan adanya TV station lain, artis migrate ke luar negara, jadi rating dia pun turun. Saya pun balik ke Malaysia. Bila balik ke Malaysia, kebetulan Astro pula baru tumbuh. Mula dapat berjenak-jenak dengan program Astro. Masa tu ada Astro Show. Pun saya ikat kontrak dengan Astro Show. And then di masa yang sama juga, production house milik Puan Sri Tiara Jacquelina, 10 on 10 Pictures, menerbitkan siri Spana Jaya. Di mana Spana Jaya tu, di mana satu siri yang agak panjang, 5 tahun juga saya rasa saya bersama siri itu. Sebenarnya saya berminat berlakon sebagai pelakon, bukan pelakon komedi. Tetapi kerana banyak tawaran dalam bidang komedi, saya lebih terkenal sebagai pelakon komedi lah. Sebenarnya I'm not comedian, saya bukan pelawak. Sebab saya tak mampu buat stand up comedy atau berlawak atau pentas seorang-seorang atau buat lawak ni. Saya jadi mati kutu. Tapi kalau secara santai, peribadi, bukan off camera, boleh pula berlawak, bergurau sama kawan-kawan. Tapi nak buat tu saya agak kurang. Tiba-tiba idea tak ada, mati, kaku jadi kan. Tapi kalau drama komedi, insya-Allah. Sebab elemen asas komedi tu dah hadir di situ oleh penulis skrip komedi kan. Tetapi kita sebagai artis tu, kita kembangkan, kita bungakan. Bila kita baca skrip komedi ni, kadang-kadang ilham datang untuk mengembangkan watak atau jalan cerita tu. Jadi kita bincang sama fellow artis, kawan-kawan dalam komedi, sama pelakon komedi, atau kita bincang dengan pengarah, kita bincang dengan menulis skrip kan. Dan dia tak berlaku pada saya seorang, dia berlaku di kalangan
ahli yang berlakon tu, sama-sama kawan teman pelakon komedi tu. Orang ni ada idea, orang tu ada idea. Sebab sebelum kita record sitcom, kita praktis dulu, kita buat latihan dulu. Bila latihan tu, kan makin lama, latihan round pertama macam ni. Round kedua dah bertambah. Round ketiga dah bertambah. Round keempat, kalau 5-6 kali dah round dah lain. Kadang-kadang cuma skrip tu dah jadi asas je. Sebab tu kita cuma baca skrip kadang-kadang 2-3 round. Lepas tu kita campak skrip. Kita tak lari jalan cerita, kita gayakan cara kita. Dan dia menjadi lebih santai, lebih selesa dan lebih intim antara dengan pelakon. So saya rasa kekuatannya ialah selain skrip yang baik ialah pada keupayaan bekerja secara kumpulan di kalangan pelakon komedi. Selepas saya berhijrah daripada Singapura ke Malaysia, persahabatan tu makin akrab. Apabila saya pada waktu itu memulakan sebuah produksi bersama dengan Puan Sri Tiara, iaitu sebuah sitcom bernama Sepanajaya. Saya suka Zaibo sebagai seorang pelakon untuk sitcom saya, terutamanya Sepanajaya, kerana dia ceria. Dia membawa ataupun dia menjaga suasana keceriaan dalam set. Falsafah saya bila mengarah, saya memerlukan suasana set itu ceria. Kalau pelakon down, susah untuk dia nak melawak. Dan Zaibo antaranya yang senantiasa menceriakan suasana. Tambah lagi Zaibo ni suka menyakat. Dia suka sangat menyakat Mat Rock dalam atau OP Zami dalam Sepanajaya. Tak henti-henti dia menyakat. Tadi saya pernah cerita, saya dah bagi tahu yang saya pernah ikat kontrak kat TV Singapura kan selama 5 tahun. Jadi dari segi bayaran saya dapat amat memuaskan sebab dalam nilai duit Singapura kan, currency tinggi. Lepas tu bayaran saya sebagai artis pun tinggi. Dan lebih-lebih lagi tinggi sebab saya kira macam artis luar. Ada allowance pula lagi. Allowance hariannya, allowance tempat tinggal dia lah. Banyaklah kan. Tetapi cara hidup sana pun tinggi juga, belanja dia tinggi. Dan saya pula berkawan dengan artis-artis di Singapura tu. Cara hidup sebagai artis ni dia ni agak boros sikit. Jadi saya ambil keputusan bila tak syuting Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad bila tak syuting saya lari pergi Johor Bahru. Jadi Johor Bahru saya ada kawan-kawan. Sebabnya satu, belanja kurang, duit Malaysia balik. Dan keduanya, saya tak enjoy ikut ni. Saya pergi rumah kawan. Dan kawan-kawan saya ni pula pun suka entertain guest. Suka panggil kawan-kawan datang rumah. Saya suka masak. Kawan saya ni pula suka melayan tetamu. Fantastic cook. Kan fantastic cook. Mungkin arwah mak dia lah yang paling masak kan. And they enjoy cooking. Semenjak dia tayangkan dia kepandaian masak, I pun stop cooking lah. Kawan boleh masak, baik kita jangan masak kan. And variety. Dia ada talent. Dia main campur sini, campur. Ada dapat satu resepi. Dia jenis kalau dia nak masak, dia akan masak masakan yang kita pertama sekali kita jarang rasa. Keduanya dia akan masak dan persiapan dia memang amat, apa kata orang tu, preparation dia makan masa. Kadang-kadang kita datang rumah dia dah mula masak daripada pukul 9 pagi sampai kita menunggu sampai dekat lunch time untuk dia siapkan. Dan dia siapkan semuanya, daripada the starters, the lauk pauk dengan dessert, semua dia akan siapkan. Dan dia amat teliti apabila dia memasak. Kawan-kawan saya tadi semua duduk Johor Bahru. Saya bolang-alik masuk Singapura, keluar JB Singapura saya keluar kan. So one of the weekend tu kami pergi Rengit, kampung kawan saya tu. Dia perempuan, yang salah seorang yang tak kahwin tu kan. Jadi bila dia buat pi tu, saya berkenal lah dengan keluarga dia, adik-beradik dia, mak dia, bapak dia tak ada dah, arwah mak dia, abang dia, adik-beradik kampung dia tu, siapa yang ada kampung tu. Dan salah seorang yang saya berkenal itu ialah adik dia yang menjadi isteri saya lah ni. Dia ni memang teringin. Dia memang teringin
nak have a family. Tapi dia takut nak start. Dia takut dia gagal. Kan? Dan dia pun pernah kata dia kalau boleh dia nak ready-made family lah. Jadi dia boleh buat sambung aja kan. Pernah set umur berapa nak kahwin. Pernah kali pertama 27. Lepas tu 32. Lepas tu sekian umur. Sampai satu tahap jodoh tak sampai juga. Sampai saya give up. Saya kata saya dah bersedia dalam kepala otak ni bahawa saya ni agaknya sampai mati bujang lah tak kahwin. Memang tu rezeki saya lah. Jadi sebelum saya bertemu jodoh dengan isteri saya dah kenal dia sewaktu itu sepanjang 17 tahun. Sebabnya isteri saya ni juga kadang-kadang dia bekerja sendiri kan. Maklumlah orang kampung bekerja sendiri. Kadang-kadang dia harus pergi sampai KL, dia pergi Kelantan, dia pergi Penang. So kadang-kadang dia bawa anak dia kecil-kecil sebab anak dia ramai 9 orang. Jadi kecil-kecil rapat. Kadang-kadang dia nak pergi Penang tu ada yang bawa kereta, dia singgah di rumah saya di KL. Kilik seorang, pegang ni seorang yang kan apa semua kan. Jadi kadang-kadang dia datang rumah saya, dia sangat mengandung dia. Dia singgah rumah saya di KL. Sebab kita ni jadi family friend, kawan keluarga. Bila dia berpisah dengan suami dia, saya kahwin dengan isteri saya sekarang ni, selepas 3 tahun dia berpisah dengan suami, bekas suami dia. Dan saya pula dah berumur 54, jadi bukan kita orang bercinta lah. Tetapi bila mai umur 54, saya ditemukan jodoh. Saya kata, kenapa perkara ni berlaku? Dia dah bercanggah dengan apa yang saya dah pegang. Bahawa saya nak bujang sampai mati. Tiba-tiba berlaku. Kenapa 54 mai jodoh ni? Maka itulah saya percaya pada apa orang tua sebut bahawa ajal maut, jodoh pertemuan. Saya sangat bersyukur. Isteri saya mungkin kurang pelajaran, tak pelajaran tinggi. Isteri saya mungkin seorang janda anak 9. Isteri seorang saya mungkin tak cantik dan mungkin seorang wanita kampung. Bagi saya, dia adalah seorang isteri yang sempurna. Pasti ada terima saya seadanya. Kadang timbul juga fitnah yang seolah saya ni lepas tangan, lepas tanggungjawab saya. Dia masak, dia mengantar anak di sekolah, ke sekolah, jumpa guru di sekolah, kan. Tapi kita sudah berbincang. Itu perbincangan saya suami isteri lah. Tak perlulah orang luar nak kata, Zaibo kena kontrol bini. Sebab kami, apa-apa tindakan saya dah dapat izin daripada dia. Cuma kami yang faham. Saya keluar, yang ada masa dia keluar. Bila dia syuting, saya dekat rumah. Bila saya dekat rumah, dia syuting, saya... Itulah tanggungjawab yang sama. Saya akui saya tak menjalani zaman muda saya yang baik. Pasal kita muda kan. Dan saya pula artis. Kehidupan saya agak hanyut. Tapi isteri saya terima saya seadanya. Malah sebagai seorang orang kampung yang tak pelajaran tinggi, dia bukan saya terima saya seadanya. Saya tak malu cakap, dia banyak bimbing saya dan memimpin saya untuk menuju jalan yang sebenar, jalan yang lebih baik. Untuk itu saya sangat-sangat berterima kasih. Kali pertama yang turun ke Rengit tu, yang terharu sangat tu, anak dia balik sekolah, tak cari mak, cari ayah. Bercerita pasal sekolah, ayah dia pun layan ajalah. Itu satu part yang Zaibo yang saya belum pernah tengok. Real family pun kita tak nampak scene macam tu tau. Mereka kan anak-anak mereka, anak bercerita, dia bercerita. Jadi pada pandangan saya tak ada celah langsung. Itu pada saya adalah satu example of a very good, healthy, successful marriage. Bila Allah atukkan dengan kita manusia atuk, tentulah apa Allah atuk itu lebih cantik untuk kita. Saya sangat-sangat bersyukur
Dan saya ambil peluang ni, syukur kehadrat Allah dan merakamkan penghargaan yang amat saya ikhlasnya. Saya nak ucap terima kasih pada isteri saya yang telah sudi membimbing, berkongsi hidup dengan saya, memimpin. Dan di mana ada masa-masa saat-saat emosi dan perasaan saya terganggu, dialah sahabat yang ada di samping saya. Kadang-kadang saya tak nampak dia sebagai seorang isteri. Dia sebagai seorang individu yang bukan lelaki, bukan perempuan, sebagai seorang a person yang tempat saya mencurahkan rasa hati saya, berkongsi rasa dengan dia. Dia mengajak saya apa makna perkongsian, apa makna suami, apa makna suami isteri, apa makna bapa kepada saya, dapat apa makna ahli dalam satu keluarga yang duduk di kampung, dan juga apa makna ahli masyarakat dalam sebuah perkampungan itu pula. Sebab saya tak pernah hidup di kampung, saya duduk di kota. Saya tak pernah hidup dengan kaum keluarga, saya duduk seorang dengan kawan-kawan. Saya tak pernah ada keluarga sendiri, ada anak-anak, saya duduk seorang. Jadi bercanggah. Tapi berkat kesabaran isteri saya ni, dengan cara dia, bukan dia ajak saya macam ajak kat cikgu sekolah. Cara pembawa diri dia, cara dia bercakap dengan saya, cara dia berbual dengan saya, cara dia bagi contoh, teladan apa sini-sini kan. Dialah yang banyak membimbing saya. Saya bercakap sangat-sangat bersyukur kerana di penghujung usia ni, saya tak sangka dapat menikmati kehidupan berkeluarga. Walaupun cuma menumpang dengan anak-anak tinggi, tapi nikmatnya saya rasa tetap sama sebab hubungan saya adalah macam anak dengan ayah. Tambah yang kecil-kecil tu hubungan tu amat ikhlas, kan? Alhamdulillah. Untuk suami saya, apa-apa pun, you orang pertama dalam hidup saya. Saya sangat menghargai. Terima kasih atas segala pengorbanan, sokongan, memahami saya dan sentiasa bagi saya kehidupan. Menggalakkan saya untuk terus maju. Percayalah apa yang saya lakukan untuk you dan anak-anak. Zainal Arifin Abdul Hamid, I love you so much. And you will never get rid of me. I will be there all the time and may death do us part. Saya mendoakan saudara Zaibo, kawan baik saya ini, supaya dia aman menjalani proses pemulihan ini. Dan proses pemulihan ini bukan satu proses yang mudah. Tapi saya yakin dia kuat. Dan saya juga yakin yang ramai kawan-kawan yang akan tampil untuk beri sokongan kepada Abang Zaibo. Dan saya juga menyuruh kepada kawan-kawan yang kenal pada Zaibo untuk bantu dia kerana dia banyak membantu kita.